Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 16 hingga 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu, firman-Nya, engkau bebas memakan daripada kesemua pokok di dalam taman ini, tetapi jangan kau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, kerana pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anak Tuhan, semua anggota Maming dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-62. Dalam petikan Alkitab pada malam ini, Tuhan memberikan perintah kepada Adam dengan berfirman, jangan kau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, kerana pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Namun begitu, Tuhan Bapa telah lebih awal mengetahui bahawa Adam akan makan buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat itu. Tuhan mengasihi Adam, tetapi mengapakah dia meletakkan pokok itu yang menyebabkan kematian Adam di dalam Taman Eden dan kemudian memberikan perintah kepada Adam agar tidak memakannya? Saya akan memberitahu anda sebab Tuhan meletakkan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat di dalam Taman Eden. Secara ringkas, Tuhan berbuat demikian untuk memberikan kebahagiaan sejati kepada Adam. Hal ini juga merupakan sebahagian daripada ketentuan Tuhan yang mendalam untuk memperoleh anak-anak sejati melalui pemupukan manusia. Mengapakah Tuhan memupuk manusia di bumi ini? Mengapakah Tuhan membenarkan Lucifer muncul sejak dahulu lagi? Mengapakah Tuhan membenarkan kewujudan angkatan syurga? Mengapakah Tuhan membenarkan dunia roh jahat dan Taman Eden untuk memupuk kita sebagai manusia? Kita hanya dapat melakukannya dengan betul apabila kita memahami maksudnya sebenar dan hidup dalam iman. Biarlah saya menjelaskan maksudnya. Dengan kata lain, ketentuan Tuhan yang mendalam adalah untuk memperoleh anak-anak sejati melalui pemupukan manusia. Saya akan menjelaskan maksudnya. Di dalam Taman Eden terdapat banyak pokok buah-buahan. Terdapat pelbagai jenis buah yang dengan saiz dan warna yang berbeza. Di tengah-tengah Taman Eden terdapat dua pokok buah yang unik. Pokok itulah pokok hayat dan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Buah daripada kedua pokok ini jelas berbeza dari segi bentuk dan warnanya. Pertama, buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat ialah sejenis buah dari bumi ini yang kelihatan seperti peach dan berwarna merah jambu. Buah daripada pokok hayat pula mirip dengan epar yang berwarna merah. Namun begitu, buah ini tidak sepenuhnya merah. Ia mempunyai warna yang sangat cantik dengan sedikit warna kemerahan. Rasa buah-buahan di Taman Eden jauh lebih sedap daripada buah-buahan di bumi ini. Adam dapat memakan buah-buahan itu dengan sepuas hati. Kecuali satu buah, yakni buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Tuhan berfirman bahawa Adam boleh makan semua buah, tetapi dia melarangnya daripada memakan buah daripada pokok itu. Mengapa? Kerana Tuhan telah memerintahkan supaya dia tidak memakannya. Hakikat bahawa Tuhan memerintahkan Adam sangat penting di sini. Tuhan tidak memberikan perintah yang lain kepada Adam dalam hal-hal lain. Tuhan memberikan Adam kuasa untuk memerintah atas segala sesuatu dan kehendak bebas untuk melakukan apa-apa yang diingininya. Namun begitu berkenaan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan jahat, Tuhan memberikan amaran tegas dengan berfirman, jangan kau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, kerana pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Tuhan menetapkan kawasan pusat taman itu sebagai kawasan larangan dan menempatkan kerub untuk mengawasi pokok itu.
Tuhan tidak sekadar memerintahkan Adam untuk tidak memakannya. Dia juga menjaga pokok itu dan memberikan amaran yang teliti kepada Adam. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahawa Tuhan tidak meletakkan pokok pengetahuan itu dalam keadaan terdedah walaupun dia sudah mengetahui Adam akan memakannya. Dia bukan saja menetapkan kawasan larangan, tapi juga menempatkan keruk untuk mengawal pokok itu. Tuhan juga menunjukkan contoh akibat ketidakpatuhan melalui peristiwa dinosaur. Tuhan telah memberikan amaran kepada Adam dengan pelbagai cara supaya Adam menyimpannya dalam hati. Ada orang yang salah faham tentang Tuhan. Mereka mengatakan bahawa Tuhan menguji Adam untuk melihat sama ada dia akan makan buah daripada pokok itu atau tidak. Adam telah tinggal di sana tidak terhitung lamanya. Dan jika Tuhan berniat untuk menguji Adam, lambat laun Adam akan makan buah itu juga. Namun begitu anda mesti benar-benar faham maksud ujian itu. Adakah anda berkata bahawa anda juga sedang diuji oleh Tuhan? Adakah Tuhan menguji anda? Namun begitu, Yakobus 1 ayat 13 menyatakan, sekiranya seseorang tergoda ketika menghadapi cubaan demikian, tidaklah wajar dia berkata, godaan ini datang daripada Allah. Allah tidak dapat digoda oleh kejahatan dan Allah tidak menggoda sesiapa. Tuhan tidak menggoda sesiapa pun. Tuhan tidak menguji atau menggoda sesiapa pun. Dia tidak memanfaatkan kelemahan seseorang untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, Tuhan mengetahui kekuatan setiap orang dan memberikan peluang kepada setiap individu untuk menggunakan kekuatan itu dengan sepenuhnya. Ini merupakan ujian berkat. Sebagai contoh, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Hal itu bukan kerana Tuhan mahu menguji Abraham. Oleh sebab Tuhan sudah mengetahui bahawa Abraham percaya sepenuhnya kepadanya, maka dia memberikan Abraham peluang untuk melaksanakan imannya. Tuhan menjadikan iman Abraham sempurna melalui perbuatannya. Tuhan percaya kepada Abraham. Tetapi dia juga mahu menjadikan iman itu diiktiraf oleh musuh, iaitu iblis dan syaitan. Akhirnya Abraham lulus ujian berkat ini dengan makar penuh dan dia diiktiraf sebagai bapa iman dan sahabat Allah. Tuhan kita mungkin memberikan ujian berkat seperti ini, tetapi dia tidak menggoda orang untuk menjatuhkan mereka. Godaan untuk menjatuhkan orang ialah kerja musuh, iaitu iblis dan syaitan. Maka apabila Tuhan meletakkan buah pokok pengetahuan tentang yang baik, tentang perkara yang baik dan yang jahat di Taman Eden, dan Adam memakannya lalu diusir ke bumi, bagaimanakah hal ini menjadi berkat kepada Adam? Bagaimanakah Adam memperoleh kebahagiaan sejati melalui hal ini? Saya akan menerangkannya dengan lebih mendalam apabila kita sampai ke Kejadian bab 3. Saya telah mengatakan bahawa sebelum Adam makan buah itu, dia menikmati segalanya di Taman Eden dan dia juga menakluk serta memerintah bumi. Taman Eden sangat indah dan damai. Semuanya tersedia dengan baik. Oleh itu Adam pasti bahagia, bukan? Tidak, dia tidak bahagia. Secara lebih tepat, saya harus mengatakan bahawa Adam tidak dapat merasai kebahagiaan yang sejati. Taman Eden jauh lebih indah daripada bumi ini dan Adam diberikan kuasa untuk memerintah, mengatur dan menakluk segalanya di sana. Adam mempunyai kuasa besar terhadap kuasa kegelapan dan dapat mengarahkan semua kerub. Tetapi dia tidak dapat merasai kasih sejati atau kebahagiaan sejati. Mengapa?
Kerana Adam belum pernah mengalami ketidakbahagiaan, ia merupakan lawan bagi kebahagiaan. Jika anda tidak pernah mengalami kesusahan, adakah anda tahu maksud kebahagiaan? Saya tidak tahu. Untuk tahu maksud kebahagiaan, anda mesti mengalami ketidakbahagiaan. Jika anda tidak pernah mengalami atau merasakan relativity ini, anda akan hidup tanpa benar-benar mengetahui kebahagiaan walaupun anda sedang bahagia. Kerana kebahagiaan itu tidak dapat anda lihat atau sentuh. Di dalam Taman Eden, tiada penyakit atau kematian akibat kemalangan. Hal itu tidak berlaku di Taman Eden. Tiada kematian bagi mana-mana makhluk hidup di sana. Oleh itu mereka tidak perlu berasa sakit, duka atau sedih. Apabila sesuatu berlaku yang menyebabkan orang berasa sakit, menderita atau bersedih, barulah orang berkata bahawa mereka tidak bahagia. Anda perlu merasai sakit, penderitaan dan kesedihan untuk benar-benar memahami maksud bahagia atau tidak bahagia. Adam hanya tahu tentang emosi sebagai pengetahuan, namun begitu dia tidak memahaminya dalam hati. Hal ini demikian kerana dia tidak pernah secara pribadi mengalami seberang kesusahan. Dia tidak dapat memahami dalam hatinya bagaimana rasanya menjadi orang yang malang atau betapa periknya keadaan itu. Oleh sebab Adam tidak pernah berasa tidak bahagia, tidak pernah mengalaminya, dia tidak tahu apa yang dirasai oleh orang yang malang. Dan dia tidak memahami dalam hatinya betapa menyakitkan situasi itu. Orang yang tidak bahagia dan bersedih, menangis dan merintih dan berfikir bahawa hanya mereka mengalami perasaan sedemikian. Apabila Adam mengalami peristiwa dinosaur, sudah tentu dia berfikir secara mendalam tentang kematian. Namun begitu dia hanya mengesahkan satu konsep yang sebelumnya hanya sekadar pengetahuan dalam hatinya. Ketika dinosaur mati dalam penghakiman api, Adam tidak merasai kengerian yang mungkin dirasai oleh dinosaur tersebut. Walaupun orang di sebelah anda merasainya, jika anda tidak mengalaminya sendiri, anda akan melupakannya selepas beberapa ketika. Sebenarnya bumi yang dimusnahkan oleh dinosaur pulih tidak lama kemudian dan keamanannya dikembalikan. Dengan cara ini, Adam tidak merasai ketidakbahagiaan dalam hatinya yang bertentangan dengan kebahagiaan. Untuk menyedari nilai sebenar sesuatu, anda mesti mengalami perkara yang bertentangan dan memahami makna relativity. Hal ini bermaksud bahawa hanya apabila seseorang jatuh sakit, barulah dia dapat memahami betapa pentingnya kesihatan. Katakan ada seorang lelaki dewasa yang tidak pernah sakit seumur hidupnya. Ada banyak anggota gereja kita yang tidak pernah sakit untuk tempoh yang lama. Tapi cubalah bayangkan seolah-olah anda pernah mengalami kesakitan itu. Lelaki itu tidak dapat benar-benar memahami kesakitan, kesedihan dan penderitaan hati yang dirasai oleh orang yang sakit. Walaupun dijelaskan secara terperinci, dia hanya menerimanya sebagai pengetahuan, tetapi tidak dapat berempati dengannya. Apabila orang lain mengerang kesakitan, dia mungkin berasa simpati apabila melihat mereka, tetapi dia tidak dapat berkongsi kesakitan yang sedang dialami oleh mereka. Jika dia tidak merasai kesakitan orang lain, dia tidak akan sedar betapa dia sepatutnya bersyukur kerana sentiasa sihat. Apabila membandingkan dirinya dengan orang lain, dia mungkin berkata, saya sangat bertuah kerana sihat. Namun begitu, dia tidak dapat bersyukur dengan setulus hatinya atas kesihatan yang dimilikinya. Sebaliknya, katakan seseorang pernah menghidap penyakit kronik
dan menderita sekian lama. Kemudian dia sembuh daripadanya. Kini dia dapat berasa kesyukuran yang mendalam dalam hatinya kerana kembali sihat. Hal ini juga mungkin sama bagi penyakit ringan. Selepas menderita beberapa hari kerana hidung tersumbat akibat sesama, anda akan menyedari betapa bersyukurnya anda kerana dapat bernafas dengan lancar. Demikian juga prinsip bahawa kita hanya dapat menghargai nilai sebenar bagi sesuatu apabila kita mengalami relativitinya juga dapat diterapkan dalam apa-apa sahaja. Jika anda berpuasa, anda akan menyedari betapa bersyukurnya kita dapat makan 3 kali sehari. Jika anda pernah mengalami kelaparan, berlapar selama 2 hingga 3 hari kerana tiada apa-apa untuk anda makan, dan mendengar perut anda berbunyi, betapa bersyukurnya anda atas kelimpahan makanan yang ada sekarang. 그런 사람들은 그 부유함이 얼마나 부유함에 감사를 느끼겠어요. Izinkan saya memberikan contoh yang lain. Orang yang pernah melalui perang Korea pasti mengingati zaman kemiskinan dahulu. Terutama dalam tempoh yang dikenali sebagai Bali Hump. Hidup sangat sukar. Pada bulan Mei dan Jun di Korea dahulu datang musim yang dikenali sebagai musim barley. Pada masa itu semua orang hidup dalam kebimbangan. Semua orang tertanya-tanya, apakah yang akan aku makan untuk terus hidup? Mei dan Jun ialah bulan di mana semua bekalan makanan habis. Tiada apa-apa yang dapat dimakan. Barley ditanam pada musim luru. Pada musim sejuk, barley bertumbuh di dalam salji. Terus bertumbuh sehingga musim bunga, dan pada bulan Mei dan Jun, barley mula masak. Namun begitu kerana terlalu lapar dan tiada apa-apa untuk dimakan, orang akan memotong barley yang belum dimasak dan makan bahagian bijinya. Mereka makan barley muda untuk terus hidup. Jadi masa itu dikenali sebagai Bukit Barley di Korea. Ia merupakan zaman yang amat sukar. Ia merupakan musim di mana hasil tuaian tahun sebelumnya sudah habis. Tetapi barley yang baru belum masak. Pada waktu itu, orang akan mengutip berbagai jenis ulam liar di ladang, menambahkan sedikit tepung atau beras, dan menuangkan banyak air untuk memasak bubur. Oleh sebab sebagian besar bubur ialah air, maka makan bubur sekarang mengisi perut dengan air. Kadang-kadang mereka akan mengupas kulit pokok dan makan bahagian dalam yang lembut. Orang yang pernah kelaparan sebegitu faham betapa pentingnya makanan dan akan menghargai walaupun sebutir beras. Orang dahulu tidak akan membuang beras, tidak kira betapa sibuknya mereka. Jika ada sebutir beras yang jatuh ke lantai, mereka akan mengutipnya. Orang sekarang tidak rasa bersalah walaupun beberapa butir beras tercicir semasa mencuci beras. Walaupun orang zaman dahulu tidak sanggup membuang beras dengan begitu sahaja. Pada zaman dahulu, tiada peti sejuk atau penyambang udara. Jadi nasi mudah basi pada musim panas. Namun begitu orang tetap tidak membuang nasi itu. Sebaliknya mereka merebus nasi semula dan makan atau merendamkannya di dalam arak. Nasi yang basi bahkan tidak diberikan kepada babi kerana mereka sangat menghargai nasi. 쉬어버린 줄 알면서도 그거 못 버려요. 못 버리고 그거 채 삶아서 어떻게 먹든가 아니면 술을 담궈서 단술로 또 먹어요. 버릴 수가 없어요. Bagaimana pula dengan anak muda zaman ini?
Jarang sekali mereka tidak makan kerana tiada 자, 그런데 makanan. 오늘날 젊은이들은 어떻습니까? Sejak 음식이 kecil, 없어서 mereka sentiasa 못 cukup 먹는 makan. 경우는 매우 Malah bimbang 드물지요. akan naik berat badan kerana makan 어려서부터 terlalu 항상 banyak. 먹을 것이 풍족했고 오히려 너무 많이 먹어서 살찔 걱정을 하며 자랐습니다. Anak muda sebegini lebih sanggup 이런 membuang makanan daripada 젊은이들은 menghabiskan atau 남은 menyimpannya. 음식이 아까워서 먹는 것보다 Apabila orang dewasa 차라리 banyak 버리는 게 bercakap tentang 낫다고 pentingnya menghargai 생각합니다. makanan, mereka 어른들이 menganggapnya 음식의 sebagai 소중함을 bebelan. 깨우쳐 주려고 말씀을 많이 Orang 하시면 tua sangat 잔소리로 cermat terhadap 여기기도 tentang 하지요. penjimatan elektrik 그러니까 dan 옛날 mereka mempunyai 분들은 dan mereka 집에서 memadamkan 불 하나 lampu 소등 안 apabila 해도 tiada 얼마나 orang. 안타까워요. 불 꺼라, 불 꺼라. Namun begitu, 항상 anak muda 소등하라고 jarang 그러잖아요. memikirkan penjimatan elektrik. 그런데 뭐 Mereka tidak pernah 아니, mengalami 굶어 kesengsaraan 버리죠. hidup tanpa makanan sewaktu lapar. 그렇게 Oleh itu sangat 사회에 penting 나오는 untuk 저기까지 merasakan 얼마인데 relativity 뭐 seperti ini. 아까워하지 않는다 이 말이에요. 정말 Hanya 배고팠는데도 apabila ada 먹을 것이 kejahatan 전혀 barulah 없을 kita 그 belajar tentang 참담함을 kebaikan. 느껴보지 못했기 때문입니다. Dan hanya apabila ada 이처럼 kegelapan, 상대성을 느낀다는 것은 barulah 매우 kita tahu 중요합니다. betapa berharganya 악이 있어야 cahaya. 선이 얼마나 좋은 것인지 Apabila 알고 anda terdedah kepada 어둠이 있어야 kejahatan dan 빛이 mengalaminya, 얼마나 소중한지 압니다. anda akan membenci kejahatan dengan 악이 begitu 있어야 mendalam. 소통. Seseorang yang 악에게 berkata, 당해보고 kebaikan 악한 terlalu 거에 baik, 접해보니까 akan segera 악이 너무 menyingkirkan 싫단 kejahatannya sendiri. 이 선이 너무 좋다 한 사람은 자기 악을 신속히 빼내버릴 거 아니에요? 어떤 사람 미움이 너무 싫다. 누구 보고 시기 Selain itu, 질투하고 orang yang 너무 pernah 싫다. menderita kerana iri hati atau pernah melalui pengalaman pahit akibat cemburu akan membenci dosa ini dan akan berusaha untuk menyingkirkan perasaan cemburu dan iri hati dalam diri mereka. Jika tiada iri hati atau cemburu dalam hati anda akan tenang dan anda akan bahagia. Jika anda berasa cemburu dan iri hati, anda akan membenci orang lain, berasa tidak selesa dan justru itu anda langsung tidak berasa bahagia. 시기 질투하는 거 부족해서 미워지기까지 하고. Anda mesti menyedari bahawa anda memiliki kejahatan seperti ini dalam diri anda. Tanpa kemiskinan, anda tidak akan tahu bersyukur terhadap kekayaan. Tanpa kebencian, anda tidak akan tahu betapa baiknya kasih. Oleh sebab orang pernah membenci, mereka mengetahui betapa indahnya kasih. Adam yang tinggal di Taman Eden, di mana sama sekali tiada musibah, tidak dapat menyedari bahawa dia sebenarnya sedang hidup dalam kebahagiaan. Oleh sebab dia tidak pernah merasakan sakit kematian, walaupun Tuhan telah berfirman, jangan kau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, kerana pada hari engkau memakannya, kau pasti mati. Adam tidak memahami maksudnya dalam hati. Apabila dia melihat perkara yang berlaku kepada dinosaur, dia berfikir itu mungkin terjadi, tetapi dia tidak menyimpannya dalam hati dengan perasaan yang mendalam. Seseorang yang tidak pernah mengalami musibah tidak dapat benar-benar bersyukur atas keadaan yang baik yang sedang dinikmatinya. Adam tidak benar-benar bersyukur atas segala yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya dengan penuh kasih. Namun begitu, setelah Adam makan buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan jahat, dan diusir ke bumi, segala-galanya berubah. Adam mengalami pelbagai perkara semasa hidup di bumi ini, yakni dunia jasmani. Dia mengalami sejuk dan panas, lapar, keletihan dan kesakitan. Dia juga merasakan kekecewaan dan kegelisahan kerana terpisah daripada Tuhan secara rohani. Dia mengalami kesujukan, kelaparan, keletihan dan kesakitan sejak datang ke dunia ini. Kekecewaan dan keresahan kerana terpisah daripada Tuhan secara rohani adalah lebih berat. Dia terpaksa menyaksikan pertelingkahan antara anak-anaknya dan juga mengalami tragedi apabila seorang anaknya membunuh anaknya yang lain. Dia melihat sendiri bagaimana Kain berasa cemburu dan iri hati terhadap adiknya Habil, lalu akhirnya membunuhnya. Ada kalanya dia berasa seolah-olah hatinya hancur dan dia menangis tanpa henti dalam kesedihan yang mendalam dan tidak terkawal. Dia juga merasakan kemarahan yang membara dalam hati dirinya, seolah-olah api menyala-nyala dalam hatinya. Fikirkanlah hal ini. Adam hanya mengajar anak-anaknya tentang kebaikan. Habil mengikuti ajaran itu dan mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan.
manakala Kain tidak. 아벨은 참 산지사들이고 Oleh itu 형 sewajarnya 가인은 유구제사를 adiknya 드리고 lah yang 그러니 mendapat kasih 하나님의 Tuhan. 사랑은 당연히 Kain cemburu 평생이 terhadap 받을 거예요. adiknya walaupun dia sendiri tidak 그러면 menyenangkan 하나님 hati 뜻을 Tuhan. 거역해 Dia menyeluruh dalam keputusasaan yang mendalam. 산지사를 Selepas semua 영구제사를 ini 드리자 barulah 유구제사를 Adam 드리자 benar-benar menyedari betapa bahagia hidupnya di Taman Eden dahulu. 그리고 시기 질투한다 이 말이에요. 절망감으로 깊은 한숨을 쉬는 날도 있었고요. 아담은 그 후에야 Adam 비로소 hidup selama 930 tahun di bumi ini dan akhirnya mengalami kematian secara 아담은 jasmani. 지구에서 930년을 살다가 Namun begitu, Adam dan Hawa akan hidup selama-lamanya di Firdaus di syurga. Firdaus ialah tempat paling rendah kedudukannya antara pelbagai tempat kediaman di syurga. Namun begitu, Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkan Adam hanya kerana dia telah makan buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Adam mempelajari masuk kebahagiaan dan kegembiraannya sejati serta kesyukuran yang tulus melalui proses pemupukan manusia di bumi. Hatinya remuk dan kecewa melihat pergaduhan antara anak-anaknya serta pembunuhan yang berlaku kerana cemburu. 이런 거를 이제 이 땅에 경작받으면서 알게 됐다 이 말이에요. Dia mengajar mereka perkara yang sama mengenai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Namun ada anak yang mengamalkannya dan ada yang langsung tidak mematuhinya. Bagi anda yang mempunyai anak, anda mungkin sangat memahami maksud ini. 말 잘 듣는 또 아들도 있고. Begitu juga sebagai anak-anak Tuhan, ada antara anda yang taat kepada firman Tuhan dan menjauhkan diri daripada kejahatan. Tetapi ada juga yang banyak kali mendengar dan belajar tentang punca yang membawa ke neraka. Tetapi pada akhirnya mereka tetap memilih jalan ke neraka. 그렇게 하나님이 이런 죄를 지면 사망 이런 죄를 지면 지옥 간다고 해도 듣지 않는 하나님의 아들이라 딸이라면서 듣지 않는 사람이 있는가 하면 어떤 아멘 네 하고 그냥 버릴 거 버리고 순종하고. Adam pergi ke Firdaus setelah mendapat keselamatan yang memalukan melalui proses pemupukan seperti itu di bumi ini. Namun begitu, Firdaus jauh lebih membahagiakan dan indah berbanding Eden. 경작받아서 내가 설령 아담은 부끄러운 구원을 받았다 해도 낙원에 갔으니 Firdaus adalah tempat yang penuh dengan kegembiraan yang sejati, kebahagiaan dan kedamaian sejati. Di sanalah Adam merasakan kasih yang berlimpah, kasih yang tidak pernah dialami oleh Adam sebelumnya. Oleh sebab Firdaus terletak di langit ketiga, ia jauh lebih baik daripada Taman Eden yang berada di langit kedua. Adam yang telah mengalami musibah di bumi ini akhirnya menjadi sangat bersyukur terhadap segala yang dimilikinya, segala yang dinikmatinya di Firdaus. Dia hidup dalam kesyukuran yang tulus kepada Tuhan Bapa kerana menyelamatkannya dan membawanya ke syurga walaupun dia telah melakukan dosa. Adam akhirnya dapat memahami dan menikmati kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati yang ingin diberikan oleh Tuhan Bapa kepada Adam akhirnya menjadi milik Adam. Semua keturunan Adam yang lahir di bumi juga melalui proses menyedari kebenaran dengan mengalami relativiti seperti Adam. Semasa manusia sedang dipupuk di bumi, mereka akan berhadapan dengan pelbagai perkara seperti air mata, kesedihan, kesakitan, penyakit dan kematian. Kemudian barulah mereka akan menyadari betapa baiknya kebahagiaan dan betapa bahagianya kasih yang sejati. 사람은 이 땅에서 인간 경작을 받는 동안 눈물, 슬픔, 고통, 질병, 사망 등 Sesiapa yang memahami kebenaran ini dalam hatinya akan dapat mengucapkan kesyukuran untuk selama-lamanya, bahkan selepas dia masuk ke syurga. Tuhan Bapa ingin agar Adam dan semua keturunannya menikmati kebahagiaan sejati. Selain itu, dia mahu mereka memahami kasih Tuhan Bapa yang mendalam dan berkongsi kasih itu dengan Tuhan dengan setulus hati mereka. Oleh itu anda mesti faham bahawa kasih Tuhanlah yang membolehkan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat wujud. Dan kerana kasih Tuhanlah yang membolehkan proses pemupukan manusia dijalankan.
과정을 허락하신 Bagi 분도 anda yang mempunyai anak, 하나님의 anda mungkin dapat 사랑임을 memahami perkara 알아야 ini dengan baik. 하겠습니다. Apabila seorang lelaki dan 자녀를 wanita 주신 berkahwin, 성도님들은 mereka biasanya 이것이 melahirkan anak. 이것이 잘 Apabila 이해되실 mendapat anak, 것입니다. mereka gembira. 남녀가 결혼하면 Tetapi pada masa yang sama, 대부분 mereka 자녀를 merasakan 낳습니다. tanggungjawab yang berat. 자녀를 얻으면 Untuk membesarkan 기쁨도 anak-anak 느끼지만 mereka sehingga 막중한 dewasa, 책임감도 ibu bapa perlu 느낍니다. melalui banyak kesukaran dan 자녀가 melakukan 성인이 pengorbanan. 되기까지 Untuk 양육하려면 membesarkan anak-anak dengan baik, 부모들은 많은 kadang-kadang mereka 수고와 terpaksa 희생을 memaksa 해야 anak-anak melakukan 하지요. sesuatu yang sukar 또한 bagi 자녀를 anak-anak mereka. 훌륭하게 키우기 Mereka tahu 위해서 dengan baik bahawa 자녀들이 anak mereka tidak akan 힘들어하는 menjadi 일도 baik jika 시킵니다. hanya diberikan makanan dan 자녀를 pakaian yang baik 사랑한다 하여 kerana kasih 잘 mereka kepada 먹이고 anak-anak. 잘 입히기만 해서는 훌륭한 Apabila 사람이 anak-anak 될 수 tidak mau 없음을 belajar dan hanya 알기 mau 때문에 bermain, mereka tetap menghantar 자녀가 공부하기 싫다, 놀고 싶다 anak-anak 해도 ke sekolah. 학교에 보냅니다. 할 수만 있다면 공부를 더 많이 시킵니다. 여러분 자녀들이 원하는 대로 해주는 분들 Jika boleh, mereka akan menyuruh anak-anak belajar lebih banyak 거기서 lagi. 자녀들이 어떻게 나오나? Ibu bapa tidak boleh menuruti semua permintaan 자녀들이 anak-anak. 원하는 대로 해주는 거 아니에요. Jika begitu, apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak kepada ibu bapa mereka apabila dewasa nanti? 자가용 좋은 거 Jika ibu 사주는데 bapa yang kaya membeli kereta mewah untuk anak-anak mereka, adakah anak-anak itu akan menghargainya? 믿음이 있다는 Jika anak itu 자녀들이 dibesarkan dengan baik dalam Tuhan, dia tidak akan menerima kereta seperti itu kerana dia tahu kereta itu tidak sesuai dengan kedudukannya. Kebanyakan anak menerima segala-galanya daripada ibu bapa yang kaya akan menjadi sombong dan akhirnya menunjukkan kesombongan terhadap ibu bapa mereka sendiri. Mereka akan memandang rendah kepada ibu bapa mereka. Ibu bapa mengasihi anak-anak mereka. Jadi ibu bapa melatih anak-anak mereka untuk menjadi manusia yang baik dan seterusnya menjadi orang yang hebat. Sebaliknya bagi anak-anak, pembelajaran dan latihan itu mungkin terasa berat dan sukar. Namun begitu setelah mereka berjaya melaluinya dan menjadi orang berjaya, siapakah yang mereka mengucapkan terima kasih terlebih dahulu? Mereka akan mengucapkan terima kasih dengan linangan air mata kepada ibu bapa yang telah menyokong mereka dengan penuh pengorbanan dan kepada guru yang telah mendidik mereka dengan baik. Begitu juga dengan pemupukan manusia. Tuhan Bapa sudah pun mengetahui bahawa manusia akan mengalami kesakitan, kesedihan, ujian dan penderitaan semasa tempoh pemupukan. Namun demikian dia tetap membenarkan mereka melaluinya kerana melalui proses inilah anak Tuhan yang sejati dapat dilahirkan. Mengapakah Tuhan membenarkan saya menderita selama 7 tahun? Syukur atas penderitaan selama 7 tahun itu. Saya belajar tentang kasih, tentang pengorbanan, serta memahami isi hati manusia. Saya juga dapat belajar dan mengenal orang yang benar-benar mengasihi saya. Sepanjang tempoh 7 tahun itu, saya tidak menjumpai sesiapa pun yang benar-benar mengasihi saya. Jadi saya memahami kasih manusia. Saya memahami maksud kasih yang sejati. Dalam kasih antara manusia, saya tidak pernah berjumpa dengan sesiapa pun yang benar-benar menyayangi saya sebelum saya menerima Tuhan. Melainnya saya sedar bahawa kasih sejati hanya datang daripada Tuhan. Ibu bapa saya, adik-beradik, malah isteri saya sendiri, tiada sesiapa pun yang memberikan saya kasih yang sejati. Saya hidup demi kepentingan sendiri. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tetap menemui saya dan memberikan saya kasih yang sejati. Oleh itu kita mesti faham bahawa pemupukan manusia yang kita terima di bumi ini ialah proses penting bagi kita memasuki syurga yang kekal. Kadang-kadang anda mungkin berasa sukar dan berat. Namun begitu jika anda bertahan dan berkemenangan dengan kebaikan serta kebenaran melalui iman kepada Tuhan, anda pasti akan memperoleh buah yang mulia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah Tuhan Bapa memulakan proses pemupukan manusia, Dia tidak hanya memperhatikan dari jauh. Tuhan Bapa turut serta dalam proses pemupukan manusia.
Bukan manusia saja dipupuk dalam tangisan dan kesedihan. Tuhan Bapa sendiri turut berasa sedih dan kadang-kala lebih menderita. Menderita dan kesakitan ditanggungnya malah jauh lebih daripada apa yang mampu ditanggung oleh manusia. 인생들과 함께 마음 아파하시고 때론 고통도 받으십니다. 오히려 인생들이 받는 고통보다도 더한 고통과 아픔을 겪기도 하셨지요. 먼저는 Pertama, dia dikhianati oleh Lucifer, makhluk yang paling dikasihinya. Kemudian, Adam, manusia pertama yang dicipta dan dididik dengan sepenuh hati, telah melakukan dosa keingkaran. Demi menyelamatkan manusia yang berdosa, Tuhan terpaksa mengutus anaknya yang dikasihi, Yesus, ke dunia ini. Dia juga terpaksa menyaksikan anaknya diejek oleh orang berdosa, disalibkan dan mati dalam keadaan yang amat menyayat hati. Jika hati Tuhan Bapa seperti hati manusia, pasti hatinya sudah hangus terbakar seperti menjadi abu. Dia menanggung semua kesakitan, penderitaan dan kesedihan dengan kasih selama sekian lama. Ketika manusia sedang melakukan dosa, Roh Kudus menangis dan berduka cita. Hal ini akan berterusan sehingga proses pemupukan manusia selesai. Tuhan Bapa sudah mengetahui segala perkara ini sebelum dia merancang pemupukan manusia. Bukan hanya Tuhan Bapa, malah Tuhan Anak dan Roh Kudus juga akan mengalami kesakitan, kesedihan dan penderitaan. Dia tidak hanya membiarkan kita mengalami relativiti di dalam dunia ini yang seperti padang gurun. Tuhan teringin memahami kelemahan manusia dan memberikan kekuatan serta kasih dalam berbagai cara. Dalam Yesaya 58 ayat 9, Tuhan berfirman, apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa kamu, dan apabila kamu memanggil aku akan menjawab. Dalam Yohanes 14 ayat 13 hingga 14, Yesus berkata, aku akan melakukan apa saja kamu minta demi namaku, supaya kemuliaan Bapa akan dinyatakan melalui anaknya. Apa saja yang kamu minta daripada aku demi namaku, aku akan melakukannya. Roma 8 ayat 26 menyatakan, begitu juga Roh Allah datang menolong kita yang lemah ini. Kita tidak tahu bagaimana kita patut berdoa. Roh itu sendiri bermohon kepada Allah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Demikianlah Tuhan Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sedang membantu semua orang yang sedang menjalani pemupukan. Mereka tidak sekadar menghiburkan dengan kata-kata, tapi hadir bersama anda. Apabila anda berseru kepada Tuhan, dia menjawab, aku ada di sini. Dia juga telah berjanji bahawa dia akan melakukan segala sesuatu yang anda minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus pula menolong kelemahan kita dan berdoa bagi kita, walaupun kita sendiri tidak tahu apa yang hendak kita doakan. Dengan tiga penyokong sehebat ini, adakah proses pemupukan ini sukar? Adakah sukar? Saya berdoa agar semua anggota gereja akan mencapai iman roh dan iman roh penuh sambil membuat pengakuan. Ini tidak sukar, ini tidak berat, yang mudah. Saya gembira. Terima kasih Tuhan. Izinkan saya membuat rumusan khotbah ini. Pada hari ini saya telah menjelaskan mengapa Tuhan menempatkan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Ia bukan untuk menguji Adam atau membuatnya jatuh, tapi untuk memberikan kebahagiaan sejati kepada Adam. Tuhan juga menempatkan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat untuk memperoleh anak-anak yang sejati melalui pemupukan manusia. Hal yang sama ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Tuhan sudah tahu bahawa Abraham sanggup melakukannya dan perkara ini bukan ujian. Tuhan mengesahkan iman Abraham dengan berbuat demikian. Tuhan menunjukkan iman Abraham yang sejati dan ketaatannya yang tidak berubah kepada seluruh bangsa, termasuk dunia rohani dan juga kepada syaitan, untuk menetapkan Abraham sebagai bapa iman. Hanya melalui pemupukan manusia barulah kita dapat merasai kebahagiaan dan kasih yang sejati apabila kita hidup kekal di syurga.
사랑을 Oleh itu saya berharap agar anda percaya kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Anda percaya bahawa Tuhan Yang Maha Kasih menempatkan pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat itu kerana kasih-Nya dan mengawal pemupukan manusia. Saya berharap sepanjang masa pemupukan ini, anda akan terus berusaha untuk mencapai hati yang tulus dan iman yang sempurna. Tuhan Bapa menyediakan kasih kurnia dan kekuatan yang cukup kepada anda untuk menjadi anak yang sejati. Walaupun anda tidak mampu dengan kekuatan sendiri, semuanya dapat anda capai melalui kasih kurnia dan kuasa Tuhan. Filipi 4 ayat 13 menyatakan dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Oleh itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda dapat mengharungi tempoh pemupukan ini dengan iman dan kebaikan serta menjadi buah yang menjadi kegembiraan kepada Tuhan Bapa.